Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam, pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang memberi kesempatan kepada kita untuk hadir berjemaah, beriktikaf, beribadat, mengikuti kuliah maghrib pada malam ini dalam keadaan kita sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada bala, wabak, penyakit dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan hamba-Nya yang bersyukur lagi mencapai keredaannya. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita menyambung perbincangan kita mengenai dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pada bab mengenai dengan sembahyang, pada hadis yang pada terjemahan ada pada tuan-tuan ada 277 ya, mengenai bacaan dalam sembahyang ya. Kita baca bersama-sama hadis 277 yang ada kertas itu ya. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripadanya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi az-zuhri wal 'asri fahazarna qiyamahu fi ar-rak'atainil ulayaini min az-zuhri qadara alif lam mim tanzilus sajdah wa fil ukhrayaini qadaran nisfi min zalika wa fil ulayaini minal asri ala qadaril ukhrayaini minaz zuhri wal ukhrayaini ala nisfi min zalika. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata ya, kami pernah memperkirakan ya, kami pernah memperkirakan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur. Dikiralah salat zuhur tu lama mana, kira. Dan asar, demikian juga sembahyang asar ya. Maka kami memperkirakan dalam 2 rakaat pertama pada salat zuhur sekadar bacaan alif lam mim tanzil as-sajdah
Dan dalam 2 rakaat yang akhir, 4 rakaat, 2 rakaat yang akhir, sekadar bacaan dalam 2 bacaan yang akhir dia kata, dan yang dan dalam 2 rakaat yang akhir sekadar separuh bacaan itu. Ya, rakaat yang 2 rakaat pertama seperti Alif Lam Tanzil Sejadah, surah Sejadah. Dan 2 rakaat yang kedua dia kata separuh daripada itu kadarnya. Dalam 2 rakaat pertama salat asar pula, ya, sekadar bacaan dalam 2 rakaat akhir salat zuhur. 2 rakaat yang terakhir zuhur tadi sama dengan 2 rakaat yang pertama salat asar. Ya, gitu. Dan dalam 2 rakaat yang akhir, 2 rakaat yang akhir dia kata sekadar separuh bacaan itu, separuh pula. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi dia kata para sahabat memperkirakan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 orang. Kami dia kata tadi kan, kami kunna nahzuru kami yang memperkira tu, kami tentu ramai ketika tu bilangannya lebih kurang dia kata 30 orang. Jadi mereka berkata begitu kadarnya. Ya, perkiraan tersebut dikira sesudah membaca suratul Fatihah. Tu lamanya kalau kita hari ni cabut lari lah makmum kot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama sembahyang zuhur seperti kadar membaca surah Sejadah. Kita surah Sejadah hari Jumaat subuh je, ya tak? Dia kadarnya apa dibaca dia tak sebutlah lamanya, ya. Dan 2 rakaat yang akhir pula dia kata separuh daripada itu dia baca surah ke? Ya tak? Kau betul baca Fatihah je kan? Kalau kita ya, kita Syafi'i 2 rakaat yang pertama baca surah, ya. 2 rakaat yang kedua tak ada baca surah, baca Fatihah je, sudah kita pun rukuk. Tapi ni sahabat kira macam tu, ya. Dan pada sembahyang asar pula mereka mengira. Cara dia mengira macam mana? Ayat-ayat Al-Quran dan tempohnya, ya. Waktu asar dia kata seperti separuh sembahyang zuhur pada 2 rakaat yang akhir. Ya, dan 2 rakaat yang akhir sembahyang asar separuh daripadanya pula. Begitu, ya. Jadi kuih sikitlah. Jadi sembahyang zuhur lebih lama lah daripada sembahyang asar. Sembahyang zuhur bacaan Rasulullah lebih panjang daripada sembahyang asar, ya. Jadi perkataan Rasul para sahabat dalam hadis, ya, kunna nahzuru qiyam Rasulillah tadi, ya, itu membawa makna. Dia kata bahawa rakaat yang pertama dan kedua sembahyang zuhur sama. Ya tak? Sembahyang rakaat pertama dengan kedua sama panjangnya, kurang tempohnya.
Baik. Itu dalam hadis ni. Tetapi pada hadis yang dulu, pada bulan lepas, kita baca hadis yang diriwayat oleh Abu Qatadah atau Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dia ada menyebut, dia berlain, dia menyebutkan perbezaan dengan hadis ini. Maka bolehlah kita menyatakan bahawa berbezanya dua hadis ini menunjukkan berlainan waktu. Ya, waktu tu berlain-lain dan Rasulullah boleh buat belaka. Yang ni pun betul, yang tu pun betul juga. Bukanlah semua sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu baca surah yang serupa aja. Ya, panjangnya berbeza-beza. Baik. Dan rakaat yang pertama barangkali lebih panjang. Barangkali mereka mengira dengan membaca pula doa iftitah. Doa iftitah tak sebut dalam ni, cuma tafsiran saja. Ya dah. Tu. Baik. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dua-dua tu adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak kira berdasar hadis ni, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memanjangkan sembahyang zuhur lebih daripada sembahyang asar. Kalau orang tu faqih dah, sembahyang zuhur lebih lama tempohnya berbanding dengan sembahyang asar. Tempoh dalam menunaikannya, ya, dari segi perbuatan tunai tu, minit waktu, sembahyang zuhur lebih lama daripada sembahyang asar. Baik. Jadi daripada hadis ini juga kita memahami bahawa sunatlah memanjangkan sembahyang zuhur dan membaca ayat yang panjang seperti berbanding dengan sembahyang asar. Jadi kalau nak cari panjangnya lebih kurang sembahyang ayat sujud sejadah. Kalau nak kira, ya, kalau nak kiranya panjanglah. Ya tak? Panjanglah. Baik. Tapi bukanlah wajib, yalah. Tak wajib. Hukumnya sunat. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang atau sebagainya, baguslah ikut sunnah Nabi betul-betul. Kalau jadi imam, barangkali makmum ada yang demam, yang sakit, yang batuk, yang selsema, tu kacau lah pula. Kena pertimbangkan juga. Tapi sunnah Nabi SAW, para sahabat dia kuat-kuat iman, inilah beginilah rupa bentuknya. Baik. Barangkalilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang zuhur berbanding dengan asar kerana faktor waktu. Barangkali kerana faktor waktu. Ya, kerana waktu zuhur tu kiranya lebih lama lagi berbanding dengan asar. Kerana asar dia dah nak pergi kepada senja. Ya. Baik. Ada ulama yang menyatakan bahawa sunat memanjangkan rakaat pertama semua sembahyang daripada rakaat kedua. Kata ulama, rakaat pertama sunat lebih panjang daripada rakaat kedua. Pilihlah ayat yang lebih panjang. Rakaat pertama berbanding yang kedua. Dan sunat juga memanjangkan dua rakaat yang pertama
Ya. Berbanding dengan 2 rakaat yang terakhir. Kalau 4 rakaat lah, itulah dia yang nak disebut dalam hadis ini. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi semuanya apapun harus, ya. Seorang tu kalau dia tak baca surah pun boleh juga, tapi tak dapat pahala lah, makruh, ya tak? Jadi kurang-kurang pun membaca surah. Tapi surah apa yang nak dibaca tu? Kita tengok hadis yang berikutnya pula, lebih terperinci lagi, menceritakan surah apa yang nak dibaca pada setiap sembahyang. Kita baca bersama-sama hadis yang berikut, ya. Baik. Yang ada kata boleh baca hadis 278. Dia menghuraikan lagi hadis 277 tadi. Wa an Sulaiman bin Yasarin radhiyallahu anhuma qala kana fulanun yutilal ulayaini minaz-zuhri wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassali wa fil isya'i biwasatihi wa fis subhi biqiwalihi. Faqala Abu Hurairah, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadza. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahihin. Baik. Daripada Sulaiman bin Yasar, ia berkata, ya, si fulan, si anu, so ini memanjangkan 2 rakaat, pada solat zuhur. Solat zuhur tu dia lebih panjang, dan meringankan solat asar. Lebih kurang tadilah, dia meringankan, zuhur lebih panjang daripada asar, meringankan solat asar. Pada solat maghrib pula dia kata, ia membaca mufassal yang pendek. Mufassal yang pendek. Mufassal yang pendek. Nanti kita sebut apa itu mufassal, ya. Pada solat Isya ia membaca mufassal yang sederhana, dan pada solat subuh dia membaca mufassal yang panjang, ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melakukan salat di belakang seseorang yang lebih menyerupai salat Rasulullah daripada orang ini. Jadi perbuatan imam ni Abu Hurairah ikut, dia kata inilah sembahyang yang hampir menepati sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dia kata menurut sebahagian riwayat bahawa yang dimaksudkan fulan dalam hadis tersebut ialah Amr bin Salamah. Ya, Amr ibni Salamah atau Umar bin Salamah. Ain mim ra Umar. Boleh berkata Amr bin Salamah. Ya. Jadi itu nama dia. Dia jadi imam. Ketika itu
di Masjid Nabawi. Baik. Surah mufassal terbahagi kepada 3. Surah mufassal terbahagi kepada 3 yang disebut tu. Ya. Satu dia kata panjang. Yang panjang. Jadi iaitu dari surah Hujurat sampai surah An-Naba. Tu ya. Daripada surah Al-Hujurat. Surah Hujurat, surah apa nama? Suratul Fathi, lepas suratul Fathi surah Hujurat, lepas Hujurat surah Qaf, ya. Daripada surah Al-Hujurat tu turun ke bawah sampai kepada surah An-Naba. Ya. Maka kata itu dinamakan surah yang disebut sebagai dikatakan sebagai mufassal, kita yang panjang, ya. Mufassal yang panjang, ya. Sedang iaitu surah An-Naba sampai kepada surah Ad-Duha, dari suratul Naba, An-Nazi'at, Abasa sampai kepada Ad-Duha. Tapi tak masuk duha lah. Yang tadi juga, ya. Sampai dekat situ dinamakan mufassal yang sederhana. Sederhana. Yang panjang, sederhana. Ya. Dan daripada Ad-Duha sampai kepada An-Nas, yang tu namanya mufassal yang pendek. Itu mufassal yang pendek. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya yang disebut dalam hadis ini bahawa pada sembahyang Maghrib dia baca yang pendek-pendek. Maghrib, ya, daripada Ad-Duha sampai kepada An-Nas. Tapi kalau kita tengok hadis lain pula nanti bukanlah sentiasa macam tu. Ada juga keadaan tertentu yang Rasulullah walaupun sembahyang Maghrib nanti kita tengok dia baca surah At-Tur. Panjang juga, ya. Tapi ini cara umum sebut begini. Ya. Kita selalu amal lah. Tapi pada sembahyang Isya dia baca yang sederhana. Kalau ikut hadis ini, kalau sembahyang Isya bacalah daripada suratul Naba, ya. Suratul Naba. Surah Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim, sampai habislah. Ya dah, sampai habis. Yang tu dia kata, ataupun surah yang berikutnya atau berikutnya lagi lah. Tak ada semesti surah tu je. Daripada surah An-Naba sampai kepada surah Ad-Duha. Mana-mana lah. Yang tu namanya sederhana, mufassal. Yang kita katakan mutawassit, sederhana. Tetapi pada sembahyang subuh dia baca, dia kata mufassal yang panjang, biqiwalihi, yang panjang. Jadi sembahyang subuh memang disuruh baca panjang. Ya. Dari kalau ikut dalam ayat hadis ini daripada surah Al-Hujurat. Bukan semua baca, tuan-tuan. Bukan maknanya surah Al-Hujurat baca, surah Qaf baca, tidak. Mana-manalah surah-surah tu namanya yang mufassal tu panjang, ya. Baca surah Ad-Duha cukuplah, Ad-Duha sajalah. Bukan makna baca surah Ad-Duha baca, Alam Nashrah baca. Bukan maksudnya begitu. Ya. Mana-mana surah dalam daerah itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Dalam hadis tadi, ya, Abu Hurairah ada menyebut, aku tak sembahyang di belakang seseorang yang lebih menyamai sembahyang Rasulullah daripada imam ini, yakni daripada sembahyang yang dilakukan oleh Umar bin Salamah ini, ya, atau Amru bin Salamah ini. Jadi maknanya disyariatkan atau disunatkan kepada kita mengikut sifat sembahyang yang dinyatakan ini, baik sembahyang yang panjang, sembahyang yang pendek, sembahyang yang sederhana, dan merupakan satu petunjuk, bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Antaranya ialah dia kata, bukanlah dia kata untuk sembahyang maghrib itu, dia kata setakat baca yang pendek tu je. Kata kerana ada hadis-hadis Nabi pula yang lain pula, Rasulullah baca pada sembahyang maghrib surah yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya juga surah daripada Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya itu Rasulullah tak baca, ada dibaca. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abdul Bar menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain membaca dalam sembahyangnya surah Al-A'raf, surah As-Saffat, surah Ad-Dukhan, ya, surah At-Tur, habis semua, ya. Bahkan ada juga dia baca surah Saf, surah Tin, Wat-Tin pun ada pendek, ya, Wal Mursalat, dan lain-lainnya. Baik. Jadi pada riwayat yang kukuh, yang rajih, disebutkan mufassal itu daripada suratul Hujurat sampailah kepada akhir Al-Quran, sebagaimana kita sebut tadi. Adapun hikmah memanjangkan sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu disuruh baca panjang-panjang. Ada satu hadis lain meriwayatkan bahawa Uthman bin Affan dia sembahyang subuh baca surah Yusuf dari awal sampai akhir. Sampai makmum tu, dia kata dalam riwayat tu dia sampai hafal kerana selalunya Uthman membaca surah tersebut. Baik, tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Taala, kita membaca hadis ini dari segi sunnah Nabi. Bukan saya kata suruh buat di sini, nanti makmum lari pula. Ya tak? Tengok juga keadaan makmum tu. Ya, tapi sunnah Nabi kita kena sebutlah yang asas, yang asalnya. Baik, mengenai dengan sembahyang subuh, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa Qur'anal fajr, disebut inna Qur'anal fajri kana mashhuda, dan membaca Quran pada waktu fajar, sembahyang fajar. Sembahyang lain tak sebut, walaupun sembahyang lain pun baca Quran juga. Ya tak? Kerana membaca Quran pada waktu fajar, solat fajar tu solat subuh lah, ya, maka ianya disaksikan. Saksikan tu makna malaikat malam, malaikat siang dia ada shift turun, tukar, ya. Ketika subuh itu disaksikan. Jadi
bacaan itu disaksikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kata ulama, sembahyang subuh itu disuruh baca panjang-panjang kerana waktu subuh ada makmum yang datang lewat kerana masih tertidur. Orang bang tadi dia tidur lagi. Ya tak? Orang kamat pun baru dia nak bergegas datang ke masjid. Jadi supaya dia tidak jadi masbuk atau terlepas bersama dengan imam, imam tu disuruh baca panjang-panjang. Cuma makmum yang datang tadi dia masuk, masih lagi imam tadi diri sembahyang lagi. Itu kata. Ya. Maka antara hikmatnya jadi makmum tak terlepas bersama dengan imam. Ya. Boleh lagi. Sebab Rasulullah sembahyang subuh, dia sembahyang subuh daripada dia sembahyang sunat pendek aja. Sembahyang sunat subuh. Lepas tu dia disuruh ringankan. Lepas tu dia sembahyang subuh. Sembahyang subuh sampai cahaya subuh tu dah terang. Kalau baling kita kata lembing, ya, jatuh lembing tu ternampak lembing tu. Tapi matahari tak terbit lagi lah. Terbit matahari habis ada subuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembahyang maghrib disuruh supaya pendek-pendek. Kerana sembahyang maghrib tu sendiri waktunya pendek. Kalau nak baca panjang-panjang habislah waktu maghrib. Ya tak? Dan adapun sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya, ya, maka ketika itu disuruh baca yang sederhana. Sederhana. Ya. Tidaklah terlalu ringan, ya, dan tidak pula terlalu berat. Berat sangat pun tak boleh panjang. Dia kata orang-orang yang lemah-lemah tak bolehlah nak ikut. Woi, kalau dulu sembahyang zuhur, masjidnya bumbung pun belum tentu ada lagi. Masjidnya barangkali dulu pelepah kurma aja. Maka kalau tu imam baca yang panjang-panjang sembahyang zuhur, panaslah. Orang yang lemah tentu tak mampu, ya, nak mengikutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam satu kisah mengenai hadis mengenai Muaz, Nabi SAW berpesan kepadanya dalam bab sembahyang ini, dia supaya dia menjadi imam dalam sembahyang dan mengambil kira keadaan makmum. Ya, jadi kalau makmum tu lemah-lemah, dia kata janganlah baca panjang-panjang, ya. Makmum komplain dan nanti. Tapi kalau sembahyang sendiri-sendiri, terpulanglah. Ya, sembahyang sendiri-sendiri lagi panjang lagi bagus. Ya, lagi panjang lagi bagus. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini dalam ayat yang dicatat di sini dia kata hikmah dipanjangkan surah dalam solat zuhur dan subuh kerana dua waktu tersebut kebiasaannya adalah waktu tertidur. Bagaimana sebut tadi, maka pada kedua waktu itu dipanjangkan agar orang yang terlambat sebab tertidur dapat mengikutinya. Ya. Kalau tu imam baca sembahyang subuh tu dia terus sembahyang, dia baca kuliah, qul huwallah, makmum pun mai-mai dah terlepas. Rugilah. Sedangkan berjemaah sembahyang subuh sangat-sangat dituntut. Ya. Baik. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk dah tu. Ya.
Jalan nak baca lagi satu hadis, tak sempat ya. Kalau kita tengok pun apa pun, saya bacakan juga dalam 1 minit ni ya. Hadis 279, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi muttafaqun alaihi. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib dia membaca surah At-Tur. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Oi, ini sembahyang maghrib ya. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Panjang tu. Ya dah. Ayat dia pendek-pendek tapi lambat ya. Maka itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menganjurkan supaya kalaupun kita tak mampu nak buat macam ni, sesekali ya dah. Imam patut buat juga, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah hari Jumaat, lani sibuk kerja. Hari Jumaat subuh tu imam dah tak baca surah Sajdah. Kalau tak baca sekali-sekali, sebulan sekali buatlah juga. Ya dah. Walaupun baca cepat sikit, akhirnya langsung tak buat, sunnah ditinggalkan. Itu satu gejala yang tak baik. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Taala, ada soalan tak ada ya? Yang mana yang betul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua, yang mana salah itu daripada saya sendiri. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.